Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tahun-tahun murid tahun 6. Hari ini kelas kita berkaitan dengan tajuk ataupun subjek akidah, iaitu topik yang sangat menarik. Harapnya semua siap-siap belaka ya, insya-Allah. Baik. Iaitu berkaitan dengan perkara sam'iyat. Tengok perkara sam'iyat. Semua tahu kan perkara sam'iyat ni apa dia? Perkara sam'iyat kita dah belajar sebelum ni dah kan kat sekolah. Dah lama kita buat revision balik lah. Perkara sam'iyat ini adalah perkara yang ghaib, yang tak dapat dilihat dengan mata kasar atau tidak dapat difikir dengan akal fikiran. Ia hanya diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dia ni perkara sam'iyat ini perkara yang tak dapat dilihat dengan mata, tak dapat dilihat dengan mata kasar kita, tak dapat difikirkan dengan akal fikiran kita, tak dapat didengar oleh telinga kita kan. Hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil kewajipan beriman kepada sam'iyat ini seperti dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, ila akhir ayat. Maksud dia alladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang beriman kepada ghaib, iaitu perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ni kita cerita apa perkara sam'iyat ni. Allah Ta'ala telah memberikan berkuasa menjadikan perkara sam'iyat dengan pengetahuan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Allah Ta'ala menjadikan apa sahaja yang dikehendakinya. Ini perkara sam'iyat yang kita kena tahu. Kita tengok. Perkara sam'iyat, pengertian. Yang pertama ialah pahala. Pahala maksud dia balasan bagi yang melakukan kebaikan. Saya kena yakin pahala kalau kita buat baik, bagi orang yang ni dia akan dapat pahala lah. Bagi orang yang buat baik, dia akan dapat balasan pahala. Bagi orang yang buat dosa, dia akan dapat balasan kejahatan. Dosa lah. Siapa yang buat jahat akan dapat dosa. Buat baik ni macam mana? Buat baik dengan ibu bapa, kemas rumah, tolong mak ayah, sapu sampah, basuh pinggan, berzikir, selawat, istighfar, solat hajat, solat tahajud, solat malam, baca Quran, tolong orang, semua ni pahala. Bagi dosa pula banyak dosa. Kata kat orang kan, membawang, mengumpat, apa lagi? Buat benda tak elok dalam diam ataupun sedar, tak boleh. Okey, alam barzakh, alam kubur. Kena yakin bahawa satu hari nanti kita ni akan mati dan akan masuk dalam kubur. Alam barzakh ni namanya alam kubur. Bila kita masuk kubur ni namanya alam barzakh. Alam barzakh ni alam yang akan ditanya oleh para malaikat, iaitu malaikat Munkar dan Nakir akan tanya kita, apa dia Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Ma rabbuka? Ma imamuka? Ma nabiyuka? Ma kiblatuka? Semua yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur nanti. Kita kena yakinlah yang bahawasanya pertanyaan-pertanyaan itu benar. Semuanya akan ditanya oleh para malaikat kepada kita nanti. Mahsyar. Apa mahsyar ni? Tempat manusia berkumpul selepas dibangkitkan. Bangkitkan bila? Dibangkitkan daripada alam kubur, dan kita semua akan bertemu di satu tempat yang dipanggil padang mahsyar. Padang mahsyar ni padang tempat pengumpulan manusia untuk dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan baik buruk kita, apa segala amalan yang kita buat atas muka bumi ni, semuanya akan dihitung, dihisap, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena pastikan dalam dunia ni banyak amal kebaikan kita daripada amal keburukan, supaya kita termasuk dalam golongan yang akan dimasukkan ke dalam syurga bersama para anbiya, para solihin, para siddiqin, semua orang-orang yang soleh berada dalam syurga insya-Allah. Yang kelima ialah syurga dan neraka, ganjaran bagi mereka yang taat. Macam Ustaz cakap tadi lah, bagi orang yang taat pada perintah Allah Ta'ala akan masuk dalam syurga. Bagi orang yang mengingkari perintah Allah Ta'ala atau kufur dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, bermakna dia akan ditempatkan dalam neraka. Syurga ni tempat orang baik, neraka ni tempat orang yang tak baik.
Syurga ni tempat diberikan nikmat di atas kesungguhan melakukan amal kebaikan, buat benda yang Allah Ta'ala suka, kan, meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang, maka orang-orang ini layak dijanjikan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bagi mereka yang tak suka buat apa yang Allah Ta'ala suruh, engkar buat apa yang Allah Ta'ala suka buat benda yang Allah larang, orang ni akan masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Neraka dengan syurga ni beza banyak. Syurga ni nikmat, neraka ni azab. Jadi kena jaga-jagalah di antara dua perkara ni, baik dan buruk. Sebab kalau baik, masuklah dalam syurga banyak. Kalau banyak baiknya, masuk dalam syurga. Kalau buruk banyaknya, masuk dalam neraka. Kita nak masuk dalam syurga kan, jadi kena bersusah payah, kena bersungguh-sungguh, taat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Kena tundukkan hawa nafsu kita ni supaya ikut kepada ajaran yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Baik. Yang seterusnya lah malaikat. Makhluk yang dijadikan daripada cahaya. Yang ini pun kena yakin. Kena percaya bahawa ada makhluk yang dinamakan malaikat. Yang mana malaikat ni yang wajib kita ketahui ada 10. Apa dia? Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakhil, Atid, Izrail, Israfil. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Dia sebenarnya ada banyak, kan? Banyak malaikat-malaikat yang kita tak tahu, kan? Yang wajib kita ketahui ada 10, kan? Okey, yang seterusnya jin. Jin ni makhluk yang dijadikan daripada api. Mereka ni pun adalah makhluk Allah Ta'ala. Mereka ini juga diwajibkan untuk menyembah Allah Ta'ala, kan? Seperti mana dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagai manusia, kan, dan juga jin juga kena taat apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala. Dia ada alam dia, kita pun ada alam kita. Kita tak boleh nampak dia, tapi dia boleh nampak kita. Jin ni, kan? Jin pun macam kita juga, ada jahat, ada baik, kan? Baik, yang ke-8, mizan, alat timbangan amalan. Nanti kat padang mahsyar ada satu utamanya alat timbangan mizan. Di mana di situlah kan dihitung ataupun diletakkan amalan-amalan baik kita sebelah kanan dan sebelah kiri pula amalan-amalan buruk kita. Kalau berat belah kanan, dan kita tak boleh imagine mizan tu macam mana bentuk dia, kan? Kita penimbang lah, alat penimbang, kan? Kita faham alat penimbang macam tu lah, besar, tinggi besar, kan? Jadi tak sama. Tak sama, kan? Tak sama kita boleh imagine, kan? Baik. Yang ke-9, iaitu titian sirat. Titian antara syurga dan neraka. Nanti kita semua kan melalui titian sirat ni. Semua manusia akan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melalui titian sirat. Sampai ke penghujung, alhamdulillah, masuk dalam syurga. Jatuh, na'udzubillah, kan? Baik. Pahala ialah balasan, macam orang tadi, pahala ialah balasan baik digunakan kepada hamba-Nya kerana mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Cara-cara nak dapatkan pahala, ingat kepada Allah, melakukan kebaikan, niat yang ikhlas, meninggalkan perkara yang dilarang. Dosa pula, dosa ialah balasan di akhirat ke atas mereka yang meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan. Cara-cara mengelak dosa, sentiasa memohon perlindungan Allah, berusaha menjauhi perbuatan yang keji dan maksiat, mendengar dan patuh kepada nasihat ibu bapa dan guru, berkawan dengan orang yang berakhlak mulia. Contoh perkara-perkara yang diberi balasan dosa. Apa ni? Tidak bertanggungjawab. Nampak? Apa yang dibuat? Bagi orang yang biarlah dia macam biarlah dia gaduh, kan? Biarlah dia bergaduh, kan? Tak bertanggungjawab ni, yang tadi ni, tengok, dia biar kawan dia gaduh, sebenarnya dia yang kepala bagi kawan dia gaduh, kan? Menghasut kawan dia supaya gaduh sama-sama kawan dia. Yang ni bergaduh terus, kan? Jadi benda-benda ni kena elakkan.
mencuri, minum arak, merosakkan harta awam. Nampak ada contoh-contoh ni kan. Kita kena jangan ada perangai-perangai bodoh macam ni. Perangai yang keji, yang orang tak suka kan, minum arak, membunuh ke mencuri ke merosakkan harta awam kan. Pergi kat stesen bas pergi conteng, pergi kat toilet awam pergi conteng, pergi kat mana-mana tempat awam dia pergi conteng, semua dia ambil pen dia toreh-torehnya apa seat dan sebagainya. Rosak habis, orang lain tak boleh guna kan. Okey, yang seterusnya adalah alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur adalah masa selepas seorang itu mati hingga berlakunya kiamat. Di alam barzakh, orang beriman dan beramal soleh akan mendapat nikmat sebelum nikmat syurga selepas hisab. Manakala orang kafir akan diazab sebelum azab neraka selepas hisab. Na'udzubillah, kita beruntung sebab kita ni tergolong, kita ni lahir-lahir dah Islam, dah beriman, dah tahu dah siapa apa agama kita kan. Untungnya kita ni. Macam orang kafir, lahir-lahir dah kafir. Tapi tugas kita lah untuk berdakwah, untuk masukkan dalam Islam. Orang yang meninggal dunia, jasad mereka akan dikebumikan di tanah kuburan. Selepas itu, maka datanglah dua malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Jika pertanyaan malaikat itu dapat dijawab dengan baik, maka terlepaslah mereka daripada azab kubur. Kalau tak dapat jawab, maka dapatlah azab sehinggalah hari kiamat. Begitulah. Kalau kita kena yakin kita nanti kita akan jumpa dekat mana, kat sini nampak ni, dalam kubur kan. Baik. Kehidupan alam barzakh bergantung kepada amalan yang dilakukan semasa dunia. Setiap amalan yang baik akan dibalas dengan baik, dan begitulah sebaliknya. Namun begitu, ada juga golongan yang mana terlepas daripada persoalan dan sesaan, iaitu orang-orang seperti mana yang ditulis. Yang pertama adalah para rasul, yang kedua para syuhada, yang ketiga adalah para sahabat yang dijanjikan syurga, yang keempat kanak-kanak yang mati sebelum balik, yang kelima mukmin yang mati pada malam atau hari Jumaat. Ini orang-orang ini antara yang mereka yang terlepas daripada azab kubur lah. Okey, seterusnya mahsyar. Ustaz dah terang tadi mahsyar ni apa dia. Okey, syurga dan neraka pun Ustaz dah terang tadi. Yang banyak kan. Antara syurga-syurga yang ada, syurga Firdaus, syurga Naim, syurga Ma'wa, syurga Darul Jannah, syurga Adnin, syurga Darul Khuld, Darul Salam, dan Jannatul Maqamil wal Qarar. Neraka pun Ustaz terang tadi. Neraka pun ada pembagian dia. Neraka Jahannam, neraka Lazza, neraka Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Saqar, Jahim dan Hawiyah. Jadi itu sahaja perkongsian Ustaz untuk hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.